Selamat pagi semua. Kisah yang pertama ingin saya kongsi dengan anda dalam rancangan MJ12. Di Ria 897 ini adalah pengalaman kiriman daripada Hasnul. Beliau menceritakan kejadian ini berlaku beberapa tahun yang lalu apabila dia sedang duduk di kolong blok. Di kolong blok rumahnya sedang berbual dengan tunang. Bukan apa, saya ada selisih faham dengan tunang saya. Jadi saya tak naklah perbualan saya di rumah didengari oleh ibu, oleh ayah, oleh adik-beradik saya. Mereka yang mungkin tidak tahu cerita yang sebenar hanya mendengar suara saya yang bercakap dengan tunang akan cuba membuat andaian sendiri. Jadi ada baiknya saya turun ke bawah bercakap dengan tunang saya yang mana tidak ada orang mendengar kecuali kami berdua saja. Inilah kiriman Hasnul dalam Misteri Jam 12. Jadi Hasnul ketengahkan pengalaman yang diceritakan, yang mana bila dia turun ke bawah dekat kolong blok. Waktu itu Hasnul memberitahu ketika kejadian ini berlaku beliau tinggal dekat kawasan Bukit Permai. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar Ria, Bukit Permai ini adalah sebuah estet perumahan yang lama dekat dan kawasan itu agak sunyi sepi. Memang tak ramai orang. Ada estet perumahan yang bawah kawasan perumahannya agak riuh dengan adanya kedai-kedai, ya, dengan adanya orang yang duduk hangout lepak di waktu malam. Tapi tidak di Bukit Permai, kata Hasnul. Keadaan rumah saya selepas jam 10 dah memang sunyi. Sunyi, sepi. Kawasan itu juga berdekatan dengan beberapa kawasan-kawasan yang menyeramkan. Pendengar Misteri Jam 12. Hasnul menceritakan apabila saya sedang bercakap dengan tunang saya, tiba-tiba saya terdengar suara dia menangis. Saya pun kata, "Kenapa you nangis?" Tak perlulah nangis. Perkara ni tak besar pun." Kemudian tunang saya cakap, "Siapa dia nangis? Saya tak nangis pun." Tadi saya dengar suara you nangis." Memang jelas kisi saya dengar suara tunang saya menangis ketika saya sedang berbual dengan dia di telefon. Tapi dia nafikan yang tangisan itu bukan datang darinya. Tapi saya dengar dengan jelas. Tak kisah. Cakap lagi. Apabila saya sedang jelaskan kedudukan saya, ialah yang membuat silap adalah saya. Jadi dia di hujung talian diam, tidak bercakap apa-apa. Tiba-tiba saya terdengar bunyi. "Dahlah, jangan nangislah. I dah minta maaf sih. I tak buat lagi, jangan nangis." You, berapa banyak kali I nak cakap? I tak nangis. Yang I nangis buat apa? Yang buat salah you. Marah tunang saya. Tapi tadi I dengar you nangis tau. You ni, one more time you cakap I nangis. I takkan nangis. Because ini adalah problem you yang buat salah. Okey. Jadi saya terasa terpinga-pinga tau. Siapa yang menangis ni? Saya tengok sekeliling saya, katanya Hasnul. Memang tak ada orang. Jadi teruskan berbualan lebih kurang lagi 5-10 minit. Saya pun minta maaf. Tiba-tiba saya dengar sekali lagi. Kali ini saya dapat lihat depan blok rumah saya ada sebatang pohon yang besar. Depan blok rumah saya ada sebatang pohon yang amat besar. Di sebalik pohon tu, saya dapat lihat ada wajah seseorang sedang menjenguk, bersembunyi di belakang pohon. Nampak macam susuk tubuh manusia sedang menjenguk.
tapi nampak bahagian dahi dengan mata. Dan saya dengar seolah-olah bunyi tangisan tu datang daripada sudut yang sedang saya tenung. Bila dah ternampak, saya pun kata pada tunang saya. 2 kali saya ternampak benda yang sama. Yang pertama ketika sedang berbual dengan tunang, ternampak bila saya terperasan, dapat lihat benda tu macam sembunyi. Kali kedua, bila saya dah letak telefon, dia muncul lagi dan saya dapat dengar lagi suara terisak-isak menangis. Pendengar Ria 897 FM, Hasnul memberitahu saya takut nak balik rumah sebab saya dengar orang cerita kalau kita dah nampak benda tu, maknanya dia akan ikut kita pulang ke rumah. Saya ni dengan seluar pendek, dengan t-shirt, sekadar ada handphone, beg duit pun tak bawa. Saya jalan ujung blok sebab blok saya jenis blok panjang. Jalan sampai ujung, nak duduk dekat bangku ujung, dekat bangku tu ada orang tengah duduk. Saya pun pusing balik, patah balik ke tempat saya duduk awal tadi, dan patah balik sana. 2-3 kali saya buat pusingan, sampaikan saya dapat rasakan yang mungkin benda tu dah tak ada lagi. Baru saya balik ke rumah, tapi tak naik lift. Saya naik tangga. Casey, seram Casey. Casey cuba bayangkan kalau benda tu menjelma dalam lift. Mana nak lari? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, pengalaman seterusnya ini ingin saya berkongsi sama. Ini katanya berhati-hati kalau kita menginap di hotel. Nak kalau hotel yang dimaksudkan adalah bukan hotel international jenis 4 atau 5 bintang. Ini pengalaman peribadi saya ketika saya menginap di salah sebuah hotel bajet ataupun bajet hotel di Indonesia, kiriman daripada Kamarul. Saya telefon ke Indonesia. Pergi ke sana ni sebenarnya bercuti, tetapi nak beli hotel yang mahal-mahal pada saya membazir. Sebabnya saya pergi dengan seorang lagi sahabat saya. Hanya kami berdua saja yang ke Indonesia. Lainlah kalau bercuti dengan keluarga. Mak dengan bapa mesti nak cari hotel yang selesa. Kami tinggal di sebuah bajet hotel. Saya rasa nama hotel pun tak patut diberikan pada tempat ni. Memang langsung tak macam hotel. Ia adalah bangunan 3 tingkat. Masuk dalam bangunan, dapat lihat keadaan bangunan tu memang dah tak cantik. Kami pun menempah sebuah bilik, naik ke atas dan terus langsung ke bilik kami. Bilik kami terletak di tingkat 3.
Baik, saudara, kita kembali pada kisah daripada pendengar kita. Dan kata beliau, mohon maaf tadi email saya cerita tu satu tertinggal. Jadi nak kena cari satu lagi. Okey, kata beliau, dalam kiriman ini, hotel yang ditinggal ni adalah sebuah hotel bajet. Jadi nama hotel tu tak patut diberikan pada bangunan buruk ni. Oleh kerana ia terlampau murah sangat-sangat, ia menjadi pilihan mereka. Dan mereka telah pun diberikan kunci untuk naik ke atas tingkat 3. Jadi bila tanya, ini tingkat berapa ni? Ni lantai berapa? Lantai 3. Lurus, naik ke lantai 3. Bilik kamu berhadapan dengan kamar kecil. Kamar kecil tu adalah tandas kisi ataupun toilet. Jadi kami pun ikut arahan, jalan terus, lurus, naik ke atas tingkat 3. Betul-betul kamar kecil depan bilik kami. Tapi bila masuk dalam bilik tu cuma ada satu kipas, katil 2 single bed berasingan, ada satu almari. Almari dalam motel ataupun hotel bajet ni adalah almari jenis almari lama kisi. Dia seolah-olah boleh saya katakan macam gerobok lama, macam itulah. Dibuat daripada kayu jati kalau tak silap saya. Kemudian ada satu almari solik, tempat menyolik dengan cermin. Dan kemudian dalam bilik hotel tu tak ada tandas. Dia setakat bilik untuk tidur. Tandas nak kena keluar, pergi common toilet yang ada di hadapan bilik kami. Letakkan beg, saya pun tengok katil macam tak selera je nak tidur. Nasib baiklah saya bawa sleeping bag. Kami pun buka sleeping bag, cuba bentang atas katil. Okey, nanti malam boleh gunakan untuk kita tidur. Kita pun keluar selepas kita check in, dah letak barang-barang, kita keluar dan melakukan aktiviti seharian. Akhirnya bila kita pulang ke motel bajet ni, naik dekat tingkat 3, buka pintu dan kita baru masuk dalam bilik motel kami. Sedang baring dekat atas katil setelah kami penat berjalan. Nak mandi pun malas, katanya di sini. Jadi akhirnya saya dengan teman baring dekat atas katil. Sebentar nanti kita nak mandi. Tengah baring atas katil, baru saya perasan kisi. Antara bilik kami dengan bilik sebelah, bilik saya dengan bilik sebelah, ada tembok. Dipisahkan, diasingkan dengan tembok. Tembok ni dibuat daripada kayu. Jadi tembok ni dari bawah lantai, dia naik sampai nak dekat, jaraknya lebih kurang dalam 50 cm ataupun 1 meter macam tu lah. Daripada siling ke bawah ada ruang. Ruang tu ditutup dengan wire mesh. Wire besi. Saya tak pasti kenapa dia tak tutup sampai atas. Tapi sampai dekat ruang tu ada wire besi. Nak panjat memang tinggi. Tak boleh panjat. Saya cuba panjat menggunakan almari TV yang ada dekat dalam bilik tu. Tak boleh sampai. Bilik tu memang tak ada TV. Tapi ada almari tempat letak TV. Kelakar kan? Jadi saya cuba pijak. Mana tahu takut orang mengendap, memang tak sampai. Perlu menggunakan tangga yang begitu tinggi. Baru boleh menjenguk melalui wire mesh. Boleh tengok bilik sebelah. Tapi kalau saya ni ketinggian 1.8, pijak almari TV pun tak sampai, saya rasa orang lain pun tak akan boleh sampai. Saya kembalilah baring atas katil. Jadi teman saya kata, aku mandi dulu kau tunggu kejap lah. Teman saya pun ambil toiletries, perkakas mandian. Keluar dari bilik sebelah tandas, dia pun masuk dalam tandas mandi. Saya pun baring sedang tunggu giliran saya. Pendengar Misteri Jam 12. Tengah baring ni, tiba-tiba saya perasan tu, dekat atas yang saya katakan orang tak boleh sampai, nampak wajah orang dengan matanya terkebil-kebil sedang tengok yang saya sedang baring. Hei! Siapa tu? Turun kamu, turun! Intip-intip. Saya marah. Marah sangat. Saya bangun, pergi dekat tembok. Saya ketuk. Hoi, turun kamu! Intip-intip! Gak ada kerja ya?
Bodoh punya manusia. Kurang ajar betul. Mengendap orang. Ni mesti dia pakai tangga. Tak mungkin dia boleh panjat. Jadi teman saya pun keluar tandas. Saya pun beritahu teman saya. Dia tak dengar yang saya marah tadi. Kau tahu tak? Tadi aku tengah baring, orang sebelah mengendap lah. Kurang ajar betul lah. Mengendap mana? Atas tu lah. Tadi kau try pun tinggi sangat, tak boleh tengok. Mana aku tahu. Kau tunggu sini boleh tak? Dah lah. Ni negeri orang sih. Negeri orang tak negeri orang. Kau mengendap aku. Saya marah ni Casey. Saya nak pergi sebelah. Kemudian teman saya nasihatkan jangan. Turun bawah, beritahu dekat front desk reception. Okeylah. Saya pun turun ke bawah dengan teman saya. Turun bawah, tunggu dalam 15 minit. Reception nak keluar. Ya. Ada apa pak? Bisa bantuin? Pak, saya kamar lantai 3, depan kamar kecil. Ya, ada apa? Kamar tidur sebelah kamar saya, ya, ada orang intip. Bisa kamu naik ke atas, beritahu dia jangan intip-intip. Mau privacy dong. Saya marah. Saya kata saya nak privacy dengan kawan saya. Kenapa ada orang mengintip sebelah? Kamar yang mana? Kamar sebelah kamar aku lah, kata saya kepada lelaki berkenaan. Kemudian dia kata ya, nanti aku beritahu. Saya pun jalan dengan kawan saya. Saya kata, ini aku make sure ada ni atas dia cakap dengan orang ni. Orang sebelah mengintip lagi, aku mengamuk tu. Saya pun baring atas katil. Teman saya pun dah siap-siap ambil toiletries. Saya masuk dalam tandas. Saya mandi. Tengah mandi. Saya ambil sabun muka. Dalam tandas tu Casey, saya dengar bunyi walhal tandas tu tak ada orang lain boleh masuk kecuali saya. Sebab tandas tu memang untuk satu orang masuk. Situ tempat buang air, situ tempat mandi, situ tempat gosok gigi, semua dekat situ. Masuk dalam, kunci pintu tandas. Masuk dalam tandas, mandi air. Air pun bukan paip hujan, air yang kena cedok dalam tempayan besar. Tengah sabun muka ni dengar bunyi katanya di sini suara garau. Jadi saya cuba buka mata. Saya terlupa yang saya tengah sabun muka ni. Buka mata, saya ternampak wajah yang sama yang panjat dekat atas. Sekarang ini berada betul-betul dekat atas juga bahagian tandas yang saya sedang gunakan Casey. Jadi bila buka mata, rasa pedih dalam beberapa saat tutup balik. Kerana pedih, saya ambil air, saya curah air, cuci, hilangkan sabun. Saya buka mata, kurang asam betul. Peringat misteri jam 12. Saya pun keluar dari tandas, masuk dalam bilik teman saya. Tadi betul lah. Apa pasal? Bilik sebelah ni aku nampak tadi ada orang naik atas mengendap aku kat dalam sini. Dan saya kata pada teman saya, tadi aku tengah mandi pun aku nampak ada orang mengendap juga. Kemudian saya pergi dengan teman saya bilik sebelah. Hello? Siapa di dalam? Kau tengok bilik ni. Kenapa mangga dia dekat sini Pendengar misteri jam 12. Bilik yang kami sewa, tempat pegang pintu ada tempat masuk kunci. Putar kunci tu, pintu terbuka. Bilik yang ini, sebelah bilik kami, memang ada tempat pegang pintu, doorknob. Kemudian ada tempat masuk kunci dekat doorknob tu. Tapi yang mencurigakan, dari atas pintu sampai ke bawah, ada 4 padlock yang telah pun diketap atas sampai bawah. Ini bermakna kalau dalam ada orang, takkanlah dia nak lock sampai dekat luar macam tu. Ini bermakna bilik sebelah bilik kosong.
Bro, jom lah. Dah. Tak mau ketuk lagi lah. Masuk bilik lah. Kita tidur. Kita pusing. Kita jalan. Menuju ke arah bilik. Tadi kita ketuk macam gini kan. Apabila saya jalan dengan teman saya nak balik ke bilik kami. Dia respon, Casey. Bro, kau dengar tak? Kurang asam lah, bro. Dia nak ajak gurau lah. Masuk dalam. Daripada kita baring dekat katil, bila kita baring memandang ke arah bahagian atas tembok bilik sebelah dengan bilik kami, kita tukar. Kepala kita dekat kaki, kawasan kaki kita dekat tempat kepala. Jadi supaya kita dapat tengok tembok yang lain dan rasanya lebih selamat lagi. Hanya bermalam dekat motel tu untuk 1 malam saja. Besok check out, bayar, keluar dan cari hotel 4 bintang. Nak tak nak terpaksa, Casey. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, itu dia kisah tentang sebuah motel bajet. Jadi dia nasihatkan kalau nak pergi, janganlah sewa motel-motel bajet ni. Kadang-kadang tempat-tempat bajet ni seram. Hotel mahal pun ada seram. Ada. Saya pernah berkongsi tentang hotel-hotel mahal yang seram. Okey, ini kisah selanjutnya. Ini daripada mungkin Singapura. Kita beralih tadi ke Indonesia, salah sebuah hotel. Yang ini pula, saya nak ke Australia pula. Wow, ni MJ12 3 negara sekarang ini. Okey. Yang ini di Australia, dipendekkan cerita kiriman daripada Encik Encik Din. Encik Din kata beliau mendengar rancangan MJ12 sejak 4 tahun yang lalu dan suka dengan kisah-kisah yang dikongsi sama. Yang ini berlaku apabila saya dengan isteri saya menetap di sebuah rumah sewa. Kami hanya tinggal di rumah sewa tu hanya mampu bertahan selama seminggu saja. Setelah membaca kisah Cik Din ni, saya rasa kalau saya bukan seminggu, 2 hari pun belum tentu boleh lepas. Cik Din kata saya telah pun menyewa sebuah rumah di Australia. Itu pertama kali saya menyewa sebuah rumah. Sebelum ni datang ke Australia outstation dihantar oleh syarikat dan menginap di hotel. Tapi setelah saya mendapat tawaran untuk bekerja di Australia, jadi saya pun berbincang dengan isteri, dipendekkan cerita, kami pun berpindah ke sana. Anak-anak saya tak boleh ikut sebab mereka masih bersekolah di Singapura. Jadi hanya saya dengan isteri buat masa itulah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, cari rumah untuk disewa, jumpa sebuah rumah. Rumah ni adalah rumah sebuah, harga yang berpatutan sangat-sangat, besar rumahnya dan harga dimampui sebab syarikat akan bayar 70%, lagi 30% saya akan keluar wang saya sendiri. Pada waktu itulah sebab saya masih baru di sana, sebelum syarikat akan berikan sepenuh kepercayaan membayar sewa 100%. Jadi menyewa sebuah rumah ni, cantik rumahnya, rumah 2 tingkat. Dalam rumah tu ada 5 bilik tidur. Yang mana 3 bilik tidur bahagian atas rumah, 2 bilik tidur bahagian bawah rumah. Ada ruang tamu 1, ada dapur, ada tandas dan juga ada basement. Dalam rumah tu ada basement. Bila saya dengan isteri turun ke bawah, ke basement tu, ia digunakan untuk tempat cuci pakaian. Tempat cuci pakaian. Dan isteri saya kata, "Bang, saya tak nak cuci pakaian kat sini lah bang. Kita letak mesin pembasuh dekat kawasan dapur." Sebab isteri saya memang penakut. Basement tu gelap kisi. Tingkapnya kecil satu sebelah ujung. Itu pun tak akan ada cahaya masuk. Perlu buka lampu. Jadi apa yang berlaku bila saya dengan isteri berada dekat bawah sedang tengok basement tu. Jadi kami pun nak naik atas, nak tengok bahagian-bahagian rumah yang lain. Akhirnya sebelum kami setuju, dah pun isteri kata okey, barulah kita teruskan.
Pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini Cik Din, bila kami berpindah ke rumah tu, si isteri dengan saya hidup bahagia sangat-sangat lah. Sebab di Singapura ni pun kami tak ada rumah sebesar ini. Saya dengan isteri waktu tu sedang berada dekat dapur. Isteri sedang masak, saya sedang tolong isteri potong-potong barang. Kalau ikut waktu, lebih kurang dalam jam 7 lebih malam. Jadi tengah potong-potong-potong, tiba-tiba dengar bunyi orang tutup pintu. Boom! Dan pintu yang ditutup tu adalah pintu menuju ke arah basement rumah di Australia. Mungkin ada angin tiup. Tapi mustahil katanya di sini. Sebab dalam rumah tu cuma kami berdua. Dan siapa yang buka pintu? Kalau pintu tu nak tertutup, mesti ada orang buka. Jadi siapa yang buka pintu yang disebutkan tu? Pendengar Misteri Jam 12, itu yang pertama. Jadi setelah siap, kami pun makan. Tengah makan. Bila nak turun ke basement, tangga yang kami gunakan dibuat dari kayu. Jadi setiap langkah, lompat, lari, dipijak, akan dengar bunyi. Memang kuat dan jelas. Tengah makan dengan isteri, tiba-tiba bunyi orang turun naik tangga dekat basement, berkali-kali bunyinya. Sampaikan isteri pandang saya pun pandang isteri. Saya tak tahu nak buat apa. Saya cuma serahkan surah-surah yang saya bawa kepada isteri saya, supaya dia dapat baca dan kurangkan rasa takut. Yang paling menakutkan sangat-sangat, Casey, apabila saya dengan isteri dalam bilik dah nak tidur, saya dengan isteri ternampak dekat pintu bilik kami yang kami tak tutup, kelihatan seperti ada sesuatu menjenguk daripada luar pintu bilik kami, Casey. Kami hanya bertahan dekat dalam rumah tu tidak lama sebelum saya mencari rumah yang lain. Tapi apakan daya, kita akan rugi pembayaran deposit. Setelah bercakap dengan ejen yang membantu cari rumah, dia setuju untuk pulangkan 50% daripada deposit yang telah pun kami serahkan padanya. Okeylah, better than nothing, kata beliau. Inilah pengalaman yang diceritakan ketika beliau menyewa sebuah rumah di Australia. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah satu lagi sebentar nanti, tapi sekarang mungkin saya dapat jawab seorang pemanggil di hujung talian. Silakan 669-11897 669-11897. Yang ini kiriman daripada Didi. Katanya di sini, saya adalah pendengar baru dari Malaysia dan ini berkenaan dengan rumah kampung saya di Pontian. Belakang rumah saya, ibu saya gemar menanam pelbagai tanaman dan antaranya adalah pokok pisang. Apa yang berlaku, pokok pisang ni dah pun berbuah, ada jantung pisang lah. Dan nenek saya banyak kali nasihatkan ibu saya suruh potong jantung pisang. Saya terdengar perbualan nenek dengan ibu lah waktu saya sedang buat kerja sekolah, iaitu buat homework, tengah tulis, amboi pasang telinga. Katanya, dah, jantung pisang tu bila kau nak potong? Potonglah, kau tahu kan, itu tempat dia.
Kau ingat? Kau dekat dalam rumah ni semua perempuan. Saya ada adik-beradik. Saya ada 2 orang kakak, seorang lagi adik dan saya anak yang ketiga. Dalam keluarga 4 beranak ataupun 4 adik-beradik, semuanya adalah perempuan. Jadi nenek saya khuatir. Nenek saya ni bukan apa. Dia tak boleh berjalan sangat. Dia kalau nak jalan kena dipapah ataupun menggunakan tongkat tapi tetap tak kuat. Jadi dia mengharapkan ibu saya lah yang melakukannya untuk potong jantung pisang. Bila saya dengar, kau tahu kan itu tempat dia. Saya sebenarnya tak tahu apa dimaksudkan. Langsung tak tahu. Dan sampaikan pada satu malam yang mana ibu saya masih belum lagi menebang jantung pisang yang disebutkan. Tengah duduk dalam bilik dengan adik saya waktu tu bermain permainan Uno. Wow, dah lama tak dengar main Uno. Tiba-tiba dengar bunyi macam ada orang menyanyi tau. Jadi saya cuba tidak indahkan. Makin lama makin jelas bunyi seseorang sedang menyanyi. Saya pun katanya di sini menjenguk dekat luar tingkap. Entah macam mana mata ni boleh pandang pada sebatang pohon pisang yang mana buah telah pun diambil, tetapi jantung pisang masih ada pada batang pohon berkenaan. Bayangkan pendengar, masih ada lagi. Jadi saya pada waktu itu rasanya macam ada sesuatu yang tak kena. Biasalah kalau belajar bahasa Inggeris, kalau belajar ilmu alam dan sebagainya, kita ada limit. Jadi setelah saya bermain dengan adik saya dah pandang luar tingkap macam ada sesuatu tak kena dengan pokok pisang. Entah apalah mungkin yang saya fikirkan pada waktu itu. Saya boleh minta tolong adik saya, temankan saya. Saya ambil pisau dekat dapur, jalan belakang rumah, pergi dekat pokok pisang, potong jantung pisang. Bila saya ambil pisau, saya potong, agak liat pisau yang tajam pun tak boleh memotong jantung pisang yang tergantung. Saya cuba tak boleh. Kemudian adik saya kata, "Kak, kenapa kak?" "Entahlah dik, dari tadi kakak cuba potong tak boleh potong ni." "Sini adik try." Adik saya ambil pisau. "Tak boleh dik, tak boleh." Adik saya pegang, bismillah. Dengan melafazkan bismillah adik saya tarik jantung pisang tu, hampir-hampir terbelah. Tetapi yang menakutkan, seolah-olah ada air warna merah seperti darah jatuh mengalir keluar daripada jantung pisang yang disebutkan tadi. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan buka talian, anda boleh hubungi saya sekarang, dan bagi yang ingin hubungi saya harap kisah anda dapat diringkaskan, jangan terlampau panjang, dan kita on air bukan off air. Dan yang benar-benar nak telefon lah, ingin berkongsi pengalaman, dipersilakan. Ingat, ini stesen radio rakyat, apa yang jua ingin diketengahkan harus beralas dan ingat orang belakang. 669-11897 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ya, saya kemarin saya telefon Haji Safia. Haji Safia dari mana ni? Daripada Amukyo. Ada kisah pengalaman Haji Safia, silakan. Dia pengalaman saya memang banyak. Masa tu tahun dulu saya kerja dekat American School. Apabila saya bekerja di sana waktu tapi siang, Casey, pukul 6.30 saya basuh toilet.
Tiba-tiba ada pakcik security guard tu nak masuk. Dia bilang, saya awak dah cuci bilik air lelaki. Saya cakap sudah. Habis dia pun masuk. Dia masuk, saya pun bikin seluar perempuan semualah. Tinggal bilik yang cacat tu saya tengah nak cuci. Tiba-tiba mop tu berpusing, Casey. Mop yang kita nak mop bilik air tu berpusing. Saya duduk ngadap mop tu. Tiba-tiba ada orang dalam belakang saya. Orang dia macam pakcik security guard. Saya ingat dia dah habis dah habis dia punya hajat lah. Saya pun tutup pintu dia, tingkap dia lah. Tiba-tiba dia ketuk pintu. Casey dia bilang, saya di dalam, kenapa awak tutup pintu? Habis saya cakap, mana saya tahu, saya tengok tadi ada orang. Tiba-tiba bulu bomoh saya berdiri. Habis saya bilang pasti security guard tu, kenapa mop ni berpusing? Awak tahu-tahu sudahlah, tempat sini memang tempat dia pun potong kepala, kata dia. Jadi saya cakap pakcik security guard tu, marilah tolong saya yang sebelah punya bilik air. Dia bilang, tak boleh, ini kita punya tugas. Kejap lagi baru kita boleh ronda lah, atau begitu. Tiba-tiba saya punya troli hilang, Sisi. Saya cari-cari tak ada. Rupanya dekat saya dapat kelas sains, dapat ruang bikin tengkorak tu kan. Tengkorak tu mereka ada kat cermin. Saya pun heran. Jadi saya pun buatlah kerja saya macam biasa. Tiba-tiba saya tengah duduk rehat sekejap, saya tengok orang perempuan rambut dia panjang tengah sikat rambut. Waktu tu nak dekat maghrib lah, 6:40 lebih lah gitu. Sekali saya lagi tengah buka turun bawah. Tengah bawa troli saya tinggal troli dalam lift. Saya turun tangga. Satu saya tekan balik, saya ambil troli saya. Satu orang saya cakap. Yang nombor 2 tu pasal batu lah. Batu ni kita kalau orang kasih jangan selalu ambil Casey. Batu batu macam mana tu? Batu permata ke, batu akik ke? Batu akik ni kadang-kadang orang ni kasih kita tak tahu yang tu ada kadangnya. Bila kita ada kadangnya, kita buat tidur malam, mak masuk dalam rumah, dia kacau rumah kita. Dia kacau rumah kita, dia ganggu kita punya microwave, sebab kita ada ganggu. Habis satu hari tu saya tengah tidur, dah habis sikit saya terlayang, ada orang goncang saya punya katil. Tiba-tiba katil saya goncang, saya sadar tengok orangnya besar tinggi sekali. Jatuh badan dia berbulu, mata dia merah macam merah saga. Dia bilang apa, dia nak bertuan dengan saya. Sebab batu ni, dia penghuni dia dah tak ada lagi. Jadi kita tak tahu nak bagainya. Jadi kita jumpa satu pakar lah. Pakar tu buang ke laut, dia datang balik. Buang ke laut, datang balik. Yang lain, yang 8 batu tu dah hanyut lah. Tinggal yang satu batu ni. Tapi sekarang lagi ada tak Casey. Makin lama makin hitam batu tu. Yang pegang dia pun heran. Yang pegang dia pun kena kacau Casey. Jadi saya harap jangan sekali-sekali kita ambil batu yang tak ada, yang kita tak tahu menahu. Kalau kita try batu tu ada penghuni kita buat tidur satu malam kes. Kalau dia tidur tak ada apa-apa, insya-Allah tak ada apa-apa. Ini dia kacau kes. Saya boleh pertahan pegang batu tu tahun 2004 sampai sekarang. Dia ada batu dia. Batu dia makin lama makin berubah-ubah. Memang makhluk dia jahat dia. Dia tak boleh masuk di rumah dia. Kalau yang kat luar kita tutup pintu, dia akan kacau kita. Dia main tingkat, main pintu tak Casey. Sekian terima kasih Casey terima kasih ya Puan. Terima kasih. Terima kasih. Jelas Puan bercerita bagus. Ceritanya jelas, bersungguh-sungguh. Saya suka dengan pemanggil-pemanggil yang ingin berkongsi. Dipersilakan 6691897 6691897. Baik saudara, seorang lagi pemanggil di hujung talian, dipersilakan untuk berkongsi pengalaman kisah anda. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Cik Majid
Cik Majid. Ada kisah apa Cik Majid? Silakan. Saya tak ada cerita Casey. Cuma ni satu lah Casey. Bilang Pak Radin, kasihlah orang lain Chan. Dia tiap-tiap kali dia ada merepek panjang-panjang tu. Sorry orang nak tak tidur. Casey nak balik pun tak jadi balik beberapa kali saya tengok. Casey bilangkan Pak Radin. Terima kasih Sama. Baik, 669-11897 dipersilakan. Yang ini kiriman daripada Ita. Ita berkongsi pengalaman. Difahamkan satu kejadian ini berlaku dan katanya ini saya rasa adalah pengalaman dan sekaligus adalah nasihat dari saya untuk semua yang sedang mendengar. Kisi kadang-kadang kalau kita jalan dekat kolong blok ke dekat mana-mana kita akan nampak banyak pokok-pokok lah. Pokok-pokok depan rumah, dekat tepi jalan. Ada kalanya pokok-pokok ni ada dipacak dengan ataupun diketuk dengan paku. Ada pokok-pokok ni juga ada benda-benda lah yang diketuk, paku lah, kadang-kadang ada juga dibalut dengan kain. Dan ini berlaku pada anak saya, anak lelaki saya. Dia telah pun cabut sebatang paku dekat sebatang pohon di belakang rumah saya. Saya tak tahu kenapa sebabnya dia cabut paku tu. Tapi dia cabut paku tu, kemudian paku tu dia bawa balik. Dia bawa pulang paku tu dalam rumah. Saya malam-malam hari, anda bayangkan mendengar ya. Saya, suami, anak saya dengan pembantu saya. Anak saya ada 2 orang, yang paling kecil usianya usianya 9 tahun dan abangnya berusia 13 tahun. Jadi pembantu rumah ni tidur. Abang dengan adik satu bilik, pembantu rumah satu bilik, saya dengan suami satu bilik. Tengah tidur malam-malam, saya dengan suami semua satu rumah dengar jelas bunyi orang cakar-cakar. Ya, bunyi cakaran dalam rumah. Kuat, saya bangun. Bang, bunyi apa tu bang? Suami kata dengar macam bunyi orang cakar. Jadi suami pun bangun. Bila kita keluar, pembantu rumah dah ada dekat ruang tamu. Jadi saya pun tanya pembantu, Ili, kamu dengar tak Ili? Ya bu, dengar bu. Kemudian anak saya 2 dalam bilik tengah tidur. Jadi saya pun tanya pada pembantu, bunyi apa tu, datang dari mana? Katanya bunyinya seperti datang dari dalam rumah ini. Itu malam yang pertama. Keesokan malam sama juga gangguan berlaku dan berterusan. Dipendekkan cerita apa yang berlaku, saya akhirnya terpaksa memanggil seorang kenalan yang mahir dalam hal-hal ini. Dia pun datang, kemudian dapat tahu anak saya ada cabut paku daripada sebatang pohon. Paku tu, untuk pengetahuan Casey yang diceritakan oleh teman saya ni, katanya paku tu adalah penghindar. Ia menghindari makhluk daripada keluar pokok itu. Mungkin ada sesiapa yang mungkin kena rasuk, kena sampuk, dihantar saka dan sebagainya. Tukang ubat menangkap makhluk tu, kemudian tukang ubat menghantar makhluk tu pergi dekat pokok. Katanya jangan kau pergi mana-mana. Jadi ini pokok tu seolah-olah penjara untuk makhluk itu. Datang seseorang, tarik paku, dan penjara itu pintunya akan terbuka luas dan dia akan ikut sesiapa jua yang tarik paku berkenaan. Jadi akhirnya jumpa paku dalam beg sekolah anak saya. Paku begitu panjang sangat-sangat. Malam tu juga pakar tu bersama dengan suami saya turun ke bawah, pergi dekat pohon yang anak tunjukkan. Kemudian paku sampailah dah habis paku, naik ke atas. Dan katanya kita tengok beberapa hari mendatang ni adakah masih ada lagi gangguan ataupun tidak. Tapi rasa bersyukur sangat-sangat Casey kerana tidak ada lagi gangguan berlaku dalam rumah saya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, silakan hubungi saya sekarang 669-11897 669-11897.
Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap tu? Ini Maria. Maria, panggilan dari mana ni? Ya, tadi ada panggilan dari Mokyo. Ada pengalaman tentang apa, Puan Maria? Ya. Ini sebenarnya memang betul dekat dekat Buona Vista banyak juga hantu-hantu Jepun. Oh, dulu anda bekerja dekat kawasan tu? Ya, memang ada kubur di sebelah situ. Oh, di Buona Vista? Depan Buona Vista. Banyak kubur Jepun di situ. Dan pengalaman anda bagaimana? Apa yang berlaku ni? Dia orang baris lah, tapi dia tak kacau. Dan saya dulu bekas security. Saya security guard dulu dah 6 tahun. Sekarang dah bersara lah. Dia dari kubur dia pergi dekat ini, dekat dalam kawasan belakang tu, Holden Road, Gimo. Dia sebenarnya betul kat depan Buona Vista. Kuburnya, kalau kubur Jepun. Memang banyak kat situ. Nanti kalau tengah malam dengarlah dua baris. Itu je Casey. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okey, ini kiriman daripada Yati berkongsi peristiwa. Yang ini katanya Casey, kadang-kadang anak-anak kita ni demam, kita tak tahu apa puncanya. Dan sebagai seorang ibu bapa, kita harus juga mempunyai fikiran yang terbuka. Demam ini boleh berlaku kerana sakit diserang virus. Yang kedua, demam ini mungkin kerana gangguan makhluk halus. Saya ni jenis yang tak percaya dengan yang kedua. Yang pertama, virus biasalah. Kalau anak sakit dan demam, itulah seringkali yang saya rasakan. Yang anak saya ni mungkin badannya imun sistem tak kuat, jumpa doktor, makan ubat. Tetapi demam anak saya yang berusia 5 tahun ni berlarutan, berpanjangan. Yang hairan, demam ini hanya berlaku pada malam hari saja. Nanti bila malam dia demam, badannya mula panas, dia mula menggigil, menggeletar. Pagi saya nak bawa jumpa doktor, periksa temperature dah turun. Tengok anak saya dah okey, tak menggeletar, tak lemah, boleh makan, boleh bermain. Nanti bila malam selepas maghrib, dia mula akan duduk diam diri seorang-seorang dia duduk. Saya nanti cari, Iwan. Nanti nampak dia tengah duduk dekat one corner, menggeletar, menggigil. Kesian saya dibuatnya. Dan kejadian berlaku beberapa kali, sampaikan malam tu juga saya kejarkan ke hospital, iaitu emergency untuk mendapatkan rawatan. Bila jumpa dengan doktor periksa suhu badan anak saya. Bila tengok suhu badan melalui termometer yang digunakan, suhu badan anak saya okey, tak demam pun. Kata doktor kalau demam 37.5 ke atas adalah tanda-tanda anak saya demam. Tapi langsung tidak. Anak saya menggigil menggigil. Kemudian dia selalu tengok atas. Matanya pandang ke atas, mendongak ke atas macam ada sesuatu yang tak kena. Dan yang menyarankan kepada saya adalah doktor tu sendiri. Doktor tu kata, maybe you want to try alternative. Mendapatkan rawatan alternatif ke si. Saya ni memang tak percaya. Sampaikan doktor dah sarankan, terpaksa saya pergi. Saya tanya beberapa orang kawan, mereka sarankan berjumpa dengan ustaz, seorang ustaz. Dan ustaz ini dikenali sebagai Ustaz Taufik. Saya mendapat nombornya dan berjumpa dengan ustaz di masjid. Dia bertugas di salah sebuah masjid di Singapura. Datang pada waktu pagi, saya ceritakan pada dia, anak saya 5 tahun begini-gini waktu maghrib. Ustaz kata, insyaAllah nanti izinkan saya lah datang ke rumah sebelum waktu maghrib. Jadi ustaz pun datanglah keesokan harinya sekitar jam 6 petang. Saya jemput dia masuk dalam. Dia pun mulalah tengok-tengok rumah. Dia mula membaca. Dalam rumah tu dia minta izin baca Quran. Dia duduk dekat ruang tamu, dia pegang Quran satu tangan, kemudian dia baca.
Baca sampai masuk waktu maghrib. Jadi dari 6 lebih tu dia baca sampai maghrib. Kemudian dia solat. Selepas solat tu tengok anak saya dah macam biasa pattern, duduk dekat tepi. Dalam bilik, tepi tembok dia duduk berpeluk tubuh, menggigil, menggeletah. Kesian Casey melihat keadaan anak saya. Dan matanya seringkali pandang ke atas. Ustaz tu tengok, Ustaz tu panggil anak saya, Iwan, langsung tak menyaut dan langsung tak pandang. Selalunya anak kecil kalau kita panggil nama, kita panggil dia akan toleh tengok. Ini langsung tak buat. Kemudian Ustaz menghampiri, saya nampak menghampiri anak saya. Kemudian Ustaz tu duduk bersila depan anak saya. Ustaz pegang tangan anak saya, masih menggigil ketakutan. Ustaz tu pun mula baca surah-surah. Kemudian anak saya baru toleh tengok Ustaz tu, dan terus dia peluk Ustaz Taufik. Dia peluk. Saya nak menangis melihat keadaan. Saya cuba cekalkan hati, kuatkan semangat. Bila dia peluk Ustaz, saya tahu ada benda yang tak kena. Kemudian Ustaz tu kata, boleh tolong ambil anak awak dekat luar, kasih dia tengok TV. Kalau ada kartun ke, biar dia tengok sekejap. Dia dah okey sekarang. Saya perlukan masa duduk dalam bilik. Awak izinkan saya tak duduk sini? Boleh Ustaz, silakan. Terima kasih ya. Dan bila saya keluar, Ustaz tu pegang Quran. Dia duduk dalam bilik saya. Dia baca Casey. Baca Quran. Dia baca. Lama tu Casey. Daripada jam 7 lebih, masuk waktu isyak dia berhenti. Dia keluar solat isyak. Dia masuk balik. Dia sambung lagi baca Quran. Kemudian dia keluar. Katanya, dalam bilik awak ada benda yang dah tinggal. Dia tak nak keluar. Saya dah baca. Tapi buat masa ni, awak jangan tidur dalam bilik dulu. Tidur dekat bilik lain ataupun tidur dekat ruang tamu lah. Besok saya kena datang lagi. Akhirnya Casey, kali kedua Ustaz Taufik datang bersama dengan seorang rakan. Keadaan anak saya kembali pulih. Dah tak lagi demam bila masuknya waktu maghrib. Kadang-kadang memang sukar kita nak percaya tentang perkara-perkara alternatif ini. Tapi sememangnya ia wujud. Cuma kita saja yang tak nak percaya. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, silakan hubungi saya sekarang 669-11897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Casey, saya Syarin lah. Dari mana panggilan ni? Ya, sebenarnya saya rakyat Singapura. Tapi saya sekarang tinggal di Johor Bahru lah. Dan kisah anda berlaku di mana ni? Apa dia, Casey? Pengalaman ni berlaku di Singapura ke di Malaysia? Okey, pengalamannya berlaku di tempat tinggal saya sekarang lah, di sebuah kondo dan terletak di Johor Bahru lah, di tempat sekarang. Jadi saya anda tinggal kondo ni dah berapa lama duduk sana? Ya, saya tinggal sana dah setahun. Di kondo ni terletak betul-betul sebelah tanah perkuburan. Ni tingkat berapa kondo anda? Rumah saya tingkat yang teratas sekali, VIP floor, tingkat 29. Tinggi tu Jadi tinggi rumah anda tingkat 29 tu. Ya, paling tinggi sekali. Jadi saya boleh nampak lah surrounding, pasal rumah saya betul-betul belakang hospital Sultanah Aminah dan sebelah tanah perkuburan tu lah.
Ini adakah ia kawasan Majidi Apa dia? Dekat kawasan tanah perkuburan Majidi ke macam mana? Di kawasan Ni cerita anda berlaku bila anda berada dekat atas tu, anda ternampak sesuatu ke atau macam mana? Silakan berkongsi. Okey, jadi rumah saya ni KC, antara hall dengan bilik, dia tengah-tengah dia tu ada toilet lah. Toilet tu apabila kita tutup toilet tu, kan, so kita boleh nampak lah daripada dia punya refleksi tu, refleksi orang yang berada di kawasan di dalam ni lah, di dalam apa tu, di kawasan hall lah, kan, ruang tamu. Jadi apabila waktu tu saya berada di dalam bilik lah, dalam bilik saya tutup pintu. Saya buka pintu, saya tengah nak baring. Jadi saya taruh anak saya 2 orang, yang satu berumur 7 tahun dan satu berumur 2 tahun. Jadi waktu tu isteri saya bekerja lah waktu malam. Saya bekerja di Singapura. Jadi saya macam sadar tu, bila saya nampak kat peti cermin toilet tu, saya perasan anak saya yang 8 tahun ni buka tingkap menghadap ke arah kubur tu. Dia sedang menjenguk keluar. Jadi saya tegur dia lah, baik hati, kan ayah sudah tidur, kenapa jenguk-jenguk kat tingkap tu, kan, tidur sekarang tidur, jangan main-main lagi, kan. Jadi saya selalunya anak saya ni dia seorang yang sayang pada saya lah, dia selalu dengan cakap saya kan, apabila saya kasi dia salsin dia akan ikut lah. Tapi hari tu saya cakap, baik hati, please tidur, dah malam, jangan jenguk-jenguk. Jadi dengan tiba-tiba saja Casey, anak saya ni pusing perlahan-lahan, dan saya nampak muka dia ni macam marah dan benci tau, dan menyeringai lah. Kan, jadi saya cakap, kenapa anak saya gini kan? Jadi saya keluar daripada bilik tidur tu ke ruang tamu. Saya nak macam nak tegur dia lah, nak marah dia kan. Pasal cara dia lihat saya tu macam kurang ajar lah, macam dia tak terima yang saya marah dia kan. Bila saya pergi ke ruang tamu, saya tengok dua-dua anak saya tengah sedang tidur. Jadi saya cakap, siapa yang tadi kat tingkap tu kan? Saya nampak di saksi dia, bila saya panggil dia tengok dah menyeringai dah, marah saya sangat kan. Tadi saya istighfar banyak-banyak, saya angkat anak saya dua-dua, masuk dalam bilik tidur, dan saya tutup pintu. Cepat-cepat saya pun tutup pintu, saya pun tutup mata, saya peluk anak saya lah. Sampai besok pagi, saya sendiri tunggu isteri saya di CIQ lah. Tunggu dia pulang kerja lah. Itulah pengalaman saya kan. Tinggal di kondo tu lah. Sampai sekarang hari ni kita masih tinggal di kondo tu lah. Kita tinggal kubur 9. Dan apabila sekarang saya berbual dengan awak ni pun kan, saya boleh nampak kubur ni semua. Kubur-kubur. Tu kubur lama lah tu Apa dia? Kubur tu kubur lama. Adakah kubur lama tu sih, dia kubur lama. Dia kubur lama dan tu apa tu? Raja muda tu yang baru mangkat tu memang ditanam di sana. Jadi memang itulah saya kita marah kan, anak malam-malam tengah-tengah malam tengok kawasan kubur kan. Jadi kita tegur, jadi tiba-tiba tengok kita macam tak suka kan. Sebab menunjukkan sikap kurang ajar kan. Jadi kita pergilah ingat nak tegur. Kali tiba-tiba tengok anak-anak dua-dua tidur. Jadi sampai hari ni lah saya siapa yang saya nampak di saksi dia daripada pintu bilik air tu kan, yang menghadap ke tingkap tu. Itulah sampai ni hari lah saya tak taruh anak saya tidur luar lagi. Every night saya bawa dia masuk dalam sampai hari ni. Itulah Siti. Terima kasih Saya nak kongsikan lah. Terima kasih. Selamat pagi. Okey, terima kasih Siti. Kembali selamat pagi. Silakan 66911897 66911897. Ini daripada Farina, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Farina, saya pendengar setia Misteri Jam 12, berasal dari Shah Alam, Malaysia. Pengalaman saya berlaku di rumah saya. Saya waktu tu sedang menggunakan telefon bimbit ataupun handphone, sedang bercakap dengan kawan saya, kata Farina. Jadi ketika saya berada dekat tingkap bilik ni, daripada tingkap bilik saya akan nampak bahagian car porch ataupun tempat letak kereta di depan rumah saya. Rumah saya ni adalah rumah jenis 3 tingkat. Saya di tingkat 2,
tingkat paling atas adalah bilik ibu dengan bapa saya. Jadi saya dekat tingkap sedang lihat ke arah luar rumah. Tiba-tiba saya perasan depan pintu besi keluar masuk gate rumah saya ni ada orang tengah berdiri nak masuk dalam rumah. Waktu tu sekitar jam 11 malam. Masing-masing semua dah masuk bilik, masing-masing dah nak masuk alam mimpi. Jadi rumah saya ni tidak ada pembantu dan apa yang berlaku, saya sedang bercakap dekat telefon. Saya beritahu teman saya lah, kawan saya ni, saya punya best friend, kata kata Farina, saya beritahu teman best friend saya bernama Siti. Katanya, Ti, depan rumah aku ada orang diri, Ti. Dan Siti pun bertanya, siapa tu? Kau kenal tak? Entah, aku tak kenal lah. Lama pula tu dia tadi tak gerak-gerak pun. Jadi saya nampak wanita ni berdiri tegak. Tangan dia tak ada gerak kiri kanan, badan dia tak ada tukar posisi kaki, diri lama krem, tak ada. Macam tu dia diri, macam tu lah. Sepanjang 10 minit saya perhatikan dia tak gerak-gerak. Jadi apa yang berlaku, saya ni dekat tingkap, tiba-tiba telefon saya ni bunyi, tet, bateri low. Saya pun nak carilah portable power bank. Saya jumpa power bank, cucuk pada handphone, kembali dekat tingkap. Wanita yang tadi dekat depan pintu, iaitu pintu besi depan gate lah rumah saya ni, dah tak ada lagi. Mungkin dia dah jalan lah, mungkin Rasa bahagia, happy sangat-sangat. Apabila saya sedang bercakap dengan teman saya ni, saya berperasan wanita yang tadi itu dah masuk dalam rumah. Kini berada dekat kawasan rumput-rumput yang mana dekat tepi itu adalah tempat buai yang saya sering bermain. Saya terkejut, saya pekik. Teman saya tanya kenapa. Akhirnya dapat tenangkan diri. Saya kata, perempuan yang tadi aku nampak depan tu dah dapat masuk dalam rumah aku. Siapa yang masukkan ni? Kata saya kepada teman saya, best friend saya di telefon. Kemudian best friend saya kata, lebih baik kau pergi naik jumpa mak bapak kau ataupun kau bacalah. Jadi pada malam tu teman saya, best friend saya temankan saya membaca surah sambil berbual dengan dia. Alhamdulillah, hanya setakat nampak benda tu di luar dan di pekarangan rumah saya. Itu saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey saudara, nampaknya saya harus undurkan diri. Dah pun pukul 2 pagi. Saya jumpa anda esok malam dengan lebih banyak lagi kisah-kisah misteri yang boleh saya kongsi dengan anda. Terima kasih pada anda di Facebook. Saya tadi pun sedang putarkan lagu. Saya ada bacalah kiriman-kiriman anda, tak semua, tapi saya ada juga bacalah beberapa kiriman-kiriman yang sedang mendengar dari Singapura, Malaysia. Dan di sini saya nak minta bantuan untuk para pendengar Misteri Jam 12 yang sedang mendengar sekarang ini. Saya kena buat surutan rancangan MJ12. Jadi saya perlukan anda kirimkan saya voice message melalui aplikasi WhatsApp. Jadi kalau anda ada masa, anda boleh WhatsApp pada saya. Ataupun ada yang panggil WhatsApp, ada WhatsApp, WhatsApp. Boleh message, tak kisah Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, mana-mana pula. Saya perlu anda katakan hai, misalnya kata nama anda lah. Hai, saya Ami, pendengar dari Tampines, Misteri Jam 12. Dan kemudian anda cakap lah baik ke, girik ke, best ke, seronok ke, suka. Saya perlukan anda sebutkan, ingat nama, daerah mana anda tinggal. Kalau di Malaysia, hai, saya Bob, orang Kelate, suka dengan Misteri Jam 12. Macam itulah Jadi jangan lupa nama, kemudian di mana anda tinggal, dan sedikit tentang Misteri Jam 12, tak panjang, dalam lebih kurang semuanya dalam
4-6 saat gitulah. Jangan panjang-panjang. Dan saya akan ni adalah tugas saya yang telah pun diarahkan oleh bos. Jadi anda kirimkan message WhatsApp anda itu, voice message. Nanti suara anda akan saya keluarkan di udara. Tapi ingat, bila rakamkan suara, anda dengar balik dulu. Kadang-kadang bila anda rakam, dia bunyi popping, dia pop 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 pop. Dan saya tak boleh gunakan. Ada yang berbisik tak boleh lah. Suara kena jelas. Jangan ada bunyi distortion sound ataupun distorted sound ataupun bunyi popping. Nanti tidak boleh digunakan audio tersebut. Message anda harus dikirimkan ke WhatsApp secepat mungkin di ketalian +65. Ini untuk Malaysia Singapura manapun. +65 814 68144. +65 814 68144. Itulah nombor syarikat. Dan kita akan cuba muat turunkan seberapa banyak yang recordingnya sedap dan yang komplit. Nama anda, daerah mana tinggal, dan sedikit sebanyak tentang Misteri Jam 12, kenapa anda suka. Kita jumpa anda esok malam bertemankan saya Casey dalam Geng Burung Hantu.